Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berjumpa lagi dalam percubaan biologi MRSM 2019 kertas 1 bahagian 3. Saya minta maaf kerana halangan peribadi saya menyebabkan saya tak berkesempatan untuk merakamkan soalan ni. Saya dah siapkan slide dia, dan terima kasih juga kepada housemate saya yang telah mengemailkan dokumen slide ni untuk membolehkan saya berkongsi dengan anda dan merakamkan. Alhamdulillah. Jadi mari kita mulakan. Okay. Rajah menunjukkan interaksi antara burung hantu dan tikus dalam suatu ekosistem. Apakah jenis interaksi yang ditunjukkan? Jadi kita tengok ada saiz populasi dan masa. Dia ada burung hantu dan tikus. Dan apabila tikus banyak, burung hantu kurang. Dan bila burung hantu kurang, tikus pun banyak. Jadi kita tengok apakah jenis interaksi yang ditunjukkan. Kalau ikutkan kita dah tengok daripada burung hantu dan tikus pun kita boleh dah agak dah apa jenis interaksi dia, betul tak? Jadi, okey, mutualisme ni dua-dua untung. Kalau burung hantu dengan tikus ni salah satu tak untung kan? Okey, jadi mutualisme dia dua-dua untung. Kita tengok kat sini burung hantu dengan tikus ni, burung hantu yang untung, tapi tikus macam rugi je kan. Jadi dua-dua untung. Contohnya adalah bakteria rhizobium dengan pokok kacang. Okey, kedua dia bagi tahu rantaian makanan. Kalau dia rantaian makanan, kita akan tengok macam pokok bunga, dimakan oleh beluncas, dimakan oleh tikus, dimakan oleh burung hantu. Dia macam dah ada dah juga, tapi dia macam tak berapa tu. Dan ni adalah siratan makanan. Dia lagi kompleks daripada rantaian makanan. Kita tengok kalau ni pokok bunga dimakan oleh beluncas, tikus, burung hantu, dan dia ada juga macam pokok bunga, afid dimakan oleh kumbang kura-kura, dimakan oleh burung pipit, burung hantu. Jadi siratan makanan ini adalah gabungan banyak-banyak rantaian makanan. Dan last sekali, jadi jawapan dia adalah mangsa dan pemangsa. Okey, siratan makanan ni saya dapat daripada website Cikgu Haimi. Jadi jawapan dia adalah mangsa pemangsa. Rajah 16 menunjukkan satu tumbuhan yang mempunyai struktur Y pada akarnya. Jadi struktur Y ni ada bulat-bulat. Kita tengok dia adalah bakteria rhizobium, dan pada pokok ke kacang. Fungsi bakteria rhizobium ni adalah untuk ikat nitrogen di atmosfera menjadi amonia. Jadi apakah kepentingan struktur Y dalam bidang pertanian? Tahan terhadap penyakit, dia bukan. Dia memerlukan air yang sedikit untuk hidup, dia tak ada kaitan dengan air. Menambahkan kesuburan tanah, ya. Sebabnya apabila dia ikat nitrogen, nitrogen ni adalah unsur penting dalam yang diperlukan oleh pokok. Dan untuk KSSM yang baru ni dalam bab 3 form 5. Jadinya, tapi pokok dia nitrogen ada dalam 70% di atmosfera, tapi pokok tak boleh hasilkan nitrogen sendiri. Jadinya dengan kehadiran bakteria rhizobium ni, dia boleh tukarkan nitrogen di atmosfera kepada amonia. Jadi dia menambahkan kesuburan. Macam baja pun, baja ada NPK. N tu adalah nitrogen. Menyerap banyak nutrisi dari tanah, dia tak juga, sebab dia ambil daripada atmosfera, dan dia penting dalam bahagian kita nitrogen. Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan zon-zon berlainan di sebuah paya bakau. Apakah spesies di zon X? Jadinya yang ni kita kena hafal. Jadi kita tengok kat sini, gambar ni daripada treebuilder.blogspot. Tepi ni adalah tebing lumpur. Dia ada tebing lumpur. Sebelah tebing lumpur X ni adalah Avicennia. Jadi jawapan dia adalah A. Dan kita tengok juga lepas Avicennia, tepi ni ada Soneretia. Lepas tu Rhizophora bruguera, dan kemudian spesies daratan. Yang ni memang kena hafal lah.
26. Antara berikut pernyataan manakah yang betul berkenaan virus? Okey, berkenaan dengan virus. Ini daripada cikguharry.blogspot, boleh dapat di sini, dan saya akan letakkan link-link ni di description kat bawah. Jadi dia kata, "Hi, I'm a virus. Saya paling kecil dalam semua mikrob." Dia tengok virus, alga, protozoa, fungi, bakteria. Saya wujud dalam bentuk kristal di luar sel. Saya perlu berada di dalam sel untuk bereplikasi DNA dia, dan dia macam invade dalam badan host. Macam juga virus COVID yang tengah popular sekarang, dia sebenarnya virus ni tak hidup, tapi dia bila dia dah masuk dalam badan manusia dan dia bila invade, dia macam kontrol sel-sel dalam badan, menyebabkan kita penyakit. Jadi kita tengok virus merupakan organisma hidup. Dia bukan organisma hidup. Virus tidak boleh diasingkan dan dikristalkan. Dia boleh diasingkan dan dikristalkan. Virus boleh dilihat di bawah mikroskop cahaya. Tak boleh, dia cuma boleh dilihat di bawah mikroskop elektron sebab saiz dia sangat kecil. Dan virus tidak boleh hidup atau membiak di luar perumah. Dia boleh, dia tidak boleh hidup di luar perumah. Di luar perumah dia cuma jadi kristal, tak berbahaya. Tapi bila dia masuk je dalam badan perumah, sama ada manusia ataupun benda hidup yang lain, dia akan invade, dia akan dan macam menguasai host ataupun perumah tersebut. Seterusnya, Rajah 18 menunjukkan satu aktiviti manusia, dia penebangan pokok. Apakah kesan jangka panjang aktiviti ini terhadap alam sekitar? Pertama, pencemaran udara. Kedua, eutrofikasi. Jadi eutrofikasi ni adalah dalam gambar Rajah ni, bila penanaman dia banyak sangat, ada baja berlebihan, akan masuk ke kawasan air, kolam. Dan bila kawasan air ni menyebabkan alga tumbuh. Bila alga tumbuh, tumbuhan dalam kolam tu tak dapat cahaya matahari, menyebabkan tumbuhan tu mati. Bila tumbuhan tu mati, penguraian dia akan menggunakan oksigen yang ada dalam air. Dan pertumbuhan alga ni pun menggunakan oksigen dalam air, menyebabkan kandungan oksigen dalam kawasan kolam ni berkurang. Okey, yang ketiga, perubahan cuaca. Dan keempat, penipisan lapisan ozon. Jadi jawapan dia adalah perubahan cuaca, dan gambar ni dapat daripada website ni. Okey. Sebabnya bila pokok ditebang, dia menyebabkan banyak karbon dioksida, akan menyebabkan perubahan cuaca. Okey, penipisan lapisan ozon ni pula disebabkan oleh gas CFC. Soalan seterusnya akan bincangkan benda ni. Berikut menunjukkan urutan tindak balas yang berlaku ketika penipisan lapisan ozon. Jadi kita tengok Rajah ni terus daripada theozonehole.com. Okey, kita tengok gambar Rajah ni. Daripada sini kita tengok CFC molekul. Molekul CFC ni dia akan, klorin daripada molekul CFC ni akan terurai disebabkan oleh UV, dan satu molekul klorin ni akan bertindak balas dengan molekul ozon, menghasilkan klorin monoksida dan oksigen. Dan free oksigen yang terhasil ni pula akan pergi ke ni dan membebaskan pula gas klorin ni, akan dapat free klorin dengan oksigen. Free klorin ni akan pergi balik ke ozon yang lain dan menyebabkan ozon tu semakin tak ada dan semakin tak ada, dan tindak balas ni akan bersambung-sambung, berantai sampailah kiamat. Macam tu lah. Jadi kita tengok K, L, M dan N. Jadi yang mula-mula sekali adalah M, sinaran ultra ungu memecahkan ikatan klorofluorokarbon. Kemudiannya L, atom klorin bebas bertindak ke atas lapisan ozon
untuk menghasilkan klorin monoksida dan molekul oksigen. Kemudian nombor 3, atom oksigen bebas memecahkan ikatan klorin monoksida. Dan keempat, atom klorin bebas untuk mengulang proses penipisan lapisan ozon. Jadi kalau kamu tak faham, kamu boleh pausekan dulu slide ni dan tengok balik bandingkan dengan gambar rajah ni untuk meningkatkan kefahaman kamu. Jadi jawapan dia adalah A. M, L, K dan N. Okay, seterusnya, antara yang berikut yang manakah dapat mengurangkan pencemaran udara? Pertama, menggunakan plastik bag. Beg plastik memang tak. Menggunakan petrol tanpa plumber macam logik. Menggunakan penyedut minuman plastik. Apa-apa plastik ni memang menyebabkan pencemaran. Menggunakan bekas stirobusa pun menyebabkan pencemaran. Jadi jawapan dia adalah B. Menggunakan petrol tanpa plumber. Ini agak mudah lah untuk kita jawab. Dia agak-agak je. Link yang akan saya kongsikan dengan anda. Semoga beroleh manfaat dan doakan saya ada kekuatan untuk buat lagi rakaman yang